Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membicarakan tentang proses penggubalan undang-undang di Parlimen. Proses penggubalan undang-undang di Parlimen melibatkan beberapa langkah seperti berikut. Pertama, di peringkat Peradewan. Kedua, peringkat Dewan Rakyat. Ketiga, peringkat Dewan Negara. Keempat, perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Kelima, peringkat pewartaan. Dan akhir sekali yang keenam, peringkat penguatkuasaan. Di peringkat Pradewan sebenarnya, perbincangan di peringkat kementerian tentang apa-apa undang-undang baru yang ingin diwujudkan. Begitu juga perbincangan di peringkat kabinet apabila menteri mengemukakan cadangan rangka peruntukan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan kolektif kabinet. Di peringkat kementerian dan kabinet tadi, draft rang undang-undang itu akan dibawa ke peringkat Dewan Rakyat. Pada bacaan pertama, menteri yang bertanggungjawab akan membentangkan draft atau usul cadangan pindaan rang undang-undang jika ada kepada semua ahli Dewan. Bacaan pertama ini bertujuan untuk memperkenalkan rang undang-undang tersebut. Kemudian bacaan kedua, usul rang undang-undang yang tersebut akan dibincangkan dengan mendalam dan teliti. Maka di sini akan wujud perbahasan, di mana ketegasan, pandangan, tolak ansur dan tawar-menawar antara anggota parlimen yang dibangkitkan akan diambil kira. Kemudian, bacaan daripada keputusan bacaan kedua ini akan dibawa ke peringkat jawatan kuasa. Lazimnya, isu yang terlibat akan dimurnikan atau diperhalusi pada peringkat jawatan kuasa Dewan yang dianggotai oleh semua ahli Dewan. Setiap fasa yang terlibat akan diperhalusi dan diteliti secara terperinci. Pihak jawatan kuasa mempunyai hak untuk membuat sebarang pindaan ke atas rang undang-undang tersebut jika dipikirkan perlu. Selepas dimurnikan, rang undang-undang itu akan melalui bacaan yang ketiga, di mana setelah melalui proses pembunyaan ini, terhasillah sebuah kertas cadangan yang dibentangkan pada peringkat bacaan ketiga ini. Undian dalam kalangan ahli Dewan dijalankan untuk mendapatkan kelurusan rang undang-undang ini. Contohnya, mestilah mendapat undian lebih daripada 2/3 daripada ahli Dewan ataupun mendapat kelulusan majlis raja-raja dahulu. Barulah rang undang-undang ini dikatakan lulus di peringkat Dewan Rakyat. Rang undang-undang yang telah lulus di peringkat Dewan Rakyat tidak boleh diwartakan lagi. Ia mesti dibawa ke peringkat Dewan Negara terlebih dahulu. Di Dewan Negara, proses penggubalan rang undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Rakyat tadi akan melalui proses seperti berikut. Sama seperti di Dewan Rakyat, di Dewan Negara juga, rang itu akan melalui bacaan yang pertama, iaitu menteri yang sama akan membentangkan usul cadangan pindaan rang undang-undang kepada semua ahli Dewan. Bacaan ini bertujuan juga untuk memperkenalkan rang undang-undang ini kepada ahli Dewan Negara, iaitu senator. Kemudian berlakulah bacaan yang kedua, di mana usul rang undang-undang tersebut akan dibincangkan dan dibahaskan dengan mendalam dan diteliti oleh ahli senator. Setiap pendapat daripada senator akan diambil kira dan dibahaskan. Hasil daripada bacaan kedua ini, ia akan dibawa ke peringkat jawatan kuasa. Lazimnya, isu yang terlibat akan dimurnikan atau diperhalusi pada peringkat jawatan kuasa Dewan yang dianggotai oleh semua ahli Dewan, iaitu senator yang seramai 70 orang. Setiap fasal yang terlibat akan diperhalusi dan diteliti secara terperinci. Pihak jawatan kuasa mempunyai hak untuk membuat sebarang cadangan balas ke atas rang undang-undang tersebut jika difikirkan perlu. Jadi, jika ada sebarang cadangan balas, ia mestilah dibawa semula ke Dewan Rakyat jika dipikirkan perlu untuk dipinda dan sebagainya. Kemudian, selepas itu, ia akan dibawa kepada bacaan yang ketiga, di mana hasil penelitian di peringkat jawatan kuasa akan dibincangkan semula di Dewan Negara untuk mendapatkan kelulusan secara undian. Dewan Negara boleh menangguhkan kelulusan rang undang-undang selama 30 hari bagi rang undang-undang keuangan atau
sehingga setahun bagi rang undang-undang yang lain. Namun, usul ini dianggap lulus selepas tempoh tersebut. Dewan Negara tidak ada hak untuk membatalkan rang undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Rakyat. Mereka hanya boleh menangguhkan sahaja rang undang tersebut daripada dilaksanakan seandainya mereka menganggap Dewan Rakyat masih lagi boleh membuat penelitian ataupun mengubah suai rang undang-undang yang tidak dipersetujui di Dewan Negara. Tetapi Dewan Negara tidak ada kuasa untuk membatalkan rang undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Rakyat. Mereka hanya boleh menangguh selama setahun ataupun 30 hari jika hanya berkaitan dengan keuangan. Kemudian rang undang-undang yang telah mendapat kelulusan di dua-dua dewan itu mestilah diperkenankan daripada Yang di-Pertuan Agong. Rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Negara akan dipersembahkan kepada YDPA untuk diperkenankan. Yang di-Pertuan Agong mesti memperkenankan rang undang-undang tersebut dalam masa 30 hari dalam tempoh tersebut. Baginda boleh memulangkan rang undang-undang tersebut untuk dibaiki. Jika yang di-Pertuan Agong tidak memperkenankan sesuatu rang undang-undang dalam tempoh yang telah ditetapkan, maka rang undang-undang tersebut akan menjadi undang-undang secara automatik selepas melepasi tempoh tersebut, iaitu tempoh 30 hari itu. Kemudian selepas diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, ia akan memasuki peringkat pewartaan di mana rang undang-undang yang telah diluluskan dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong akan diwartakan sebagai warta kerajaan. Ini pernah keluar dalam soalan STPM 2018 ya. Kemudian setelah diwartakan barulah dia sampai ke peringkat penguatkuasaan di mana penguatkuasaannya akan dibuat oleh badan eksekutif apabila telah diwartakan sebagai warta kerajaan. Badan-badan eksekutif ni adalah antaranya adalah kementerian-kementerian ya. Itulah dia badan eksekutif yang akan menguatkuasakan undang-undang. Contohnya Kementerian Alam Sekitar akan menguatkuasakan undang-undang alam sekitar dan sebagainya lah. Jadi itulah sahaja proses penggubalan undang-undang yang dibuat di Malaysia. Sekian, terima kasih.